Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah hari ini kita akan sambung hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Artinya daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah berkumpul orang di salah satu rumah-rumah Allah. Ini tidaklah berkumpul orang di masjid dan sebagainya membaca Al-Quran dan membaca seorang daripada mereka kepada yang lain. Sama ada dia membaca Quran ataupun dia baca Quran didengar oleh orang lain, melainkan diturunkan sakinah ke atas mereka. Rahmat meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang berada di sisinya. Daripada hadis ini, tuan-tuan, menerangkan kepada kita kelebihan, keistimewaan masjid dan begitu juga keistimewaan yang ada pada tempat-tempat pengajian Al-Quran, tempat-tempat yang dibaca Al-Quran. Kelebihan-kelebihan ini seperti mana yang disebutkan, diturunkannya sakinah. Diturunkannya sakinah. Sakinah ini antara lain maknanya ialah rahmat. Rahmat yang istimewa ataupun ketenteraman hati. Maknanya orang yang membaca Al-Quran di suatu tempat akan diturunkannya rahmat di tempat itu dan ketenangan hati kepada orang-orang yang mendengar, dan malaikat-malaikat. Sakinah juga dimaknakan dengan malaikat-malaikat. Iaitu malaikat turun sama-sama mendengar bacaan Quran tersebut. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahawa sakinah adalah suatu perkara yang terhimpun daripada ketenangan, rahmat dan sebagainya, dan turun bersama-sama para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat pun sama-sama turun. Satu dalam Al-Quran disebut fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakinah ni diterjemahkan dengan ketenangan, ketenangan. Baik. Itu satu kelebihan apabila dibaca Al-Quran. Dan begitu juga diturunnya rahmat dan para malaikat mengelilingi mereka. Malaikat seronok dengan apa yang dibaca oleh manusia itu. Tapi yang paling hebat sekali daripada segala yang hebat-hebat tadi, pemberian yang hebat tadi, iaitu kelebihannya ialah Allah sebut
orang itu disebut di hadapan Tuhannya dan diingati dalam majlis kekasihnya. Maknanya Allah sebut nama orang itu, Allah sebut berkaitan dengan kebaikan orang tersebut di sisi para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keistimewaan yang tidak dapat dibandingi dengan keistimewaan yang lain. Allah sebut tentang orang ini, kebaikan orang ini di kalangan makhluk yang hebat, di kalangan para malaikat di langit. Baik. Seterusnya tuan-tuan, sakinah ini juga seperti mana disebut tadi, antaranya malaikat turun. Malaikat turun. Disebutkan bahawa pada suatu hari Sayyiduna Usaid bin Hudair radhiyallahu an menceritakan semasa beliau membaca Al-Quran, beliau berasa sejenis awan meliputi dirinya dari atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa awan itu ialah para malaikat yang datang berkumpul untuk mendengar bacaan Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini orang yang sedang membuat ibadat yang hebat. Ibadat yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila orang ini baca dengan hati yang tenang, baca dalam keadaan suka seronok dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ketenangan. Bila hati itu penuh dengan ketenangan, maka apabila seseorang ini berusaha di dalam hidupnya, insya-Allah dia dapat berusaha dengan penuh ketenangan untuk mendapatkan kejayaan. Kalau dia belajar, hatinya tenang. Bila hati tenang, bila belajar mudah dapat, mudah ingat dan sebagainya, mudah faham apabila hati tenang. Tapi kalau hati tak tenang, hati gelisah, maka belajar apa pun dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat kerana hatinya tidak tenang. Untuk boleh dapat ketenangan hati, antaranya ialah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam keadaan kita seronok dengan Al-Quran. Baca dalam Al-Quran dalam keadaan kita yakin dengan kita baca Al-Quran ini, Allah akan beri pelbagai jenis kebaikan. Maka seronoklah kita baca. Tapi kalau kita baca sikit, baca, kita menyampah, baca, kita rasa suatu tekanan, baca, kita rasa penat dah, kita rasa leceh lah kerja ni, maka tidak akan dapat ketenangan yang dijanjikan tersebut. Dalam hadis yang lain, dalam kitab Sahih Muslim, hadis tadi itu ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya di akhir hadis dalam riwayat Muslim, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Artinya sesiapa yang amalan buruknya telah menjauhkannya daripada rahmat Allah, keturunannya yang mulia pun tidak dapat menghampirkannya kepada rahmat Allah. Sesiapa yang amalan buruknya telah menyebabkan dia jauh daripada rahmat Allah, dia sendiri buat suatu perkara yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, sama ada dia buat secara terbuka ataupun secara sembunyi, dia buat benda yang buruk yang menyebabkan dia jauh daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka keturunan yang mulia sekalipun, walaupun dia mempunyai keturunan yang mulia sekalipun, tidak mampu, tidak dapat menghampirkannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata keturunan tidak dapat menghampirkan diri kepada Allah, melainkan apabila kita beramal seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan yang mulia tetapi terlibat dengan dosa dan kemaksiatan sekali-kali tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan seorang Islam yang rendah kedudukannya tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firmanullah taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang termulia daripada kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajar kepada kita, menunjukkan kepada kita hebatnya kita apabila kita boleh mendampingi Al-Quran. Mendampingi Al-Quran
membaca Al-Quran, sama ada di masjid bertilawah ataupun membaca terhadap orang lain dan sebagainya, itu merupakan suatu kelebihan. Begitu juga baca di rumah, di madrasah dan sebagainya. Maka kita rebutlah peluang dalam keadaan kita duduk di rumah ini, kita bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan rumah kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah dan sebagainya. Baik, hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil Quran. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi perhatian terhadap sesuatu sebagaimana dia memberi perhatian kepada seseorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara lunak merdu. Makna hadis ini, tuan-tuan, antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian yang istimewa terhadap kalamnya, iaitu Al-Quran. Antara pembaca Al-Quran ialah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan sudah pastilah mereka lah, para nabi itulah yang membaca mengikut kaedah-kaedah pembacaan yang sempurna. Kerana wahyu itu, Quran itu turun kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap bacaan para nabi ini adalah lebih besar. Apabila pembacaan yang sedemikian disertai pula dengan suara yang merdu, pembacaan tersebut akan menambahkan lagi keseronokan dan perhatian pendengar. Jadi hadis ini antara lain mengajar kepada kita, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita bacalah dengan suara yang baik. Suara yang baik yang dapat menambahkan keseronokan kita yang membaca dan perhatian oleh orang yang mendengar bacaan kita. Kita ni kalau baca elok-elok ni, tuan-tuan, Al-Quran ini, kita akan rasa keseronokan. Tapi kalau kita baca sambil lewa sahaja, tidak memberi perhatian, kita tidak akan rasa kemanisan itu. Kita tidak akan rasa keseronokan itu. Tapi kalau kita baca dalam keadaan kita baca suara yang baik, walaupun suara kita tak sedap sekalipun, tapi kita usaha untuk membaca mengikut tajwid, bacaan yang betul, dan kita baca seperti mana yang diajarkan, beri perhatian, maka bacaan yang kita baca itu akan terasa dalam hati kita keseronokan. Dan orang yang mendengar pula akan memberi perhatian dan merasa seronok untuk mendengar bacaan itu. Begitulah pentingnya Al-Quran ini perlu dibaca dengan bacaan yang baik. Seterusnya, tuan-tuan, hadis yang terakhir. An Ubaidah al-Mulaiki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran la tatasawwadul Quran watluhu haqqa tilawatihi min ana'il laili wan nahar wafshuhu wataghannawhu watadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun wala tu'ajjilu thawabahu fa inna lahu thawaban. Daripada Sayyidina Ubaidah al-Mulaiki radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli-ahli Al-Quran, wahai ahli-ahli Al-Quran, yakni ahli-ahli Al-Quran ini seperti mana yang dibaca sebelum ini, yakni mereka yang mempunyai, yang sentiasa sibuk membaca Al-Quran dan mempunyai hubungan yang istimewa dengan Al-Quran. Mereka-mereka yang sentiasa sibuk dengan membaca Al-Quran dan mempunyai hubungan yang istimewa, makna rapat dengan Al-Quran. Mereka ini dianggap sebagai ahlullah, ahli Allah. Baik. Jadi wahai ahli-ahli Al-Quran, yang mengerti tentang bacaan, yang mahir, yang menghafal Al-Quran, yang sentiasa membaca, kan? Janganlah kamu membantalkan Al-Quran. Ini diberi amaran. Janganlah kamu membantalkan Al-Quran. Hendaklah kamu membaca Al-Quran
sebagaimana hak pembacaannya siang dan malam. Sebarkanlah kitab suci itu. Bacalah kitab suci itu dengan suara yang merdu dan renungkanlah kandungan-kandungan kitab suci itu. Dengan ini, kamu akan mendapat kejayaan. Tengok tuan-tuan. Apabila kita buat benda yang sebelum ini, apa yang disuruh ni akhirnya akan mendapat kejayaan. Janganlah kamu menggunakan Al-Quran untuk mendapatkan ganjaran yang serta-merta dalam dunia ini. Kerana Al-Quran mempunyai ganjaran yang besar pada hari akhirat. Antara yang dinyatakan dalam hadis ini, pertama, jangan membantalkan Al-Quran. Jangan membantalkan Al-Quran ini boleh diberi makna, iaitu jangan kamu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adab terhadap Al-Quran. Ini jadikan dia bantal. Jangan kamu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adab Al-Quran. Antaranya menjadikan Al-Quran sebagai bantal, melunjurkan kaki terhadap Al-Quran, membelakangkan Al-Quran, memijak Al-Quran dan sebagainya. Benda-benda ini bila tidak ada adab, maka orang ini dikatakan membantalkan Al-Quran. Ini orang yang tidak menjaga adab terhadap Al-Quran. Satu, kalau orang ini sayang pada Al-Quran, dia sentiasa baca Al-Quran, dia tidak akan membiarkan Al-Quran terletak pada sesuatu tempat yang tak sepatutnya diletakkan. Kalau dia habis baca, dia akan letak pada tempatnya. Dia tak biarkan bersepah-sepah seperti mana bersepahnya buku-buku yang lain. Itu adab. Bila adab ini dijaga, barulah seseorang itu akan mendapat manfaat yang banyak daripada Al-Quranul Karim. Dan antara lain disebut membantalkan Al-Quran, iaitu mencuaikan Al-Quran. Mencuaikan Al-Quran. Al-Quran hanya ada diletakkan di dalam almari saja. Disimpan, disusun tapi tidak dibaca. Ini. Yang kedua disebut hendaklah kamu membaca Al-Quran sebagaimana hak pembacaan Al-Quran tersebut siang dan malam. Hendaklah kita membaca Al-Quran ini, selalu membaca Al-Quran ini dan mengambil berat akan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Hendaklah kamu membaca sebagaimana hak pembacaannya dengan menjaga hukum hakam yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran dan juga adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri telah menarik perhatian kita ke arah perkara tersebut. Kerana Al-Quran pun memerintahkan begitu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang telah kami berikan kitab, mereka membaca kitab itu sebagaimana hak kitab itu yang sepatutnya dibacakan. Sebagaimana hak kitab itu dibacakan. Mana orang-orang yang menerima kitab ini, yang diberi kitab, mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan antaranya dengan penuh penghormatan. Penuh penghormatan seperti mana seseorang dia membaca titah seorang raja. Sudah tentu dia membaca titah tersebut dengan penuh kegembiraan. Apabila seseorang itu mengetahui surat tersebut datang daripada kekasihnya. Bila surat itu daripada pemimpin yang dia kasihi, raja yang dicintai, dia baca dengan penuh kegembiraan. Begitu juga surat daripada kekasih, dia akan baca dengan penuh kegembiraan dan penuh penghormatan. Penuh penghormatan. Yang ketiga disebut dalam hadis ini, sebarkanlah kitab suci itu. Sebarkanlah kitab suci itu. Ini kita amalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Kita amalkan, kita ajarkan, kita sampaikan ayat-ayat ini. Kita sampaikan ayat-ayat ini. Kita kembangkan pengajaran-pengajaran Al-Quran ini di dalam masyarakat kita, di dalam keluarga kita dan sebagainya. Kerana itu salah satu perintah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Al-Quran ini dikembangkan dan disebarkan.
Dikembangkan dan disebarkan. Ini dengan mengajar, belajar, menyampaikan, beramal dengan isi kandungan Al-Quran yang merupakan kewajipan bagi kita. Bila kita beramal dengan Al-Quran, maknanya kita telah menyampaikan dan menyebarkan Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat kita. Baik. Pasal itu pentingnya Al-Quran ini. Pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita. Perlu kita pelajari Al-Quran. Jangan sekadar kita merasakan asalkan boleh baca, sudahlah. Betul tak betul, dibiarkan. Asalkan boleh baca, sudahlah. Tahu tak tahu, maksud amal tak amal, tak diambil berat. Jangan. Kita cuba ambil semua yang sepatutnya kita ambil daripada Al-Quran. Dari segi belajarnya, membacanya, memahami dan beramal. Maka bila kita tak memahami sesuatu perkara, maka kita belajarlah. Itu yang kita belajar. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak dan sebagainya. Maka itu semua diambil daripada Al-Quran. Maka secara tidak langsung kita telah mempelajari Al-Quran. Dan kita amalkanlah hukum hakam tersebut di dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya disebut bahawa bacalah. Bacaan itu hendaklah dilakukan dengan suara yang merdu. Bacaan tersebut hendaklah dilakukan dengan suara yang merdu seperti mana yang disebut dalam hadis yang sebelum ini. Hendaklah kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang baik. Pasal itu suara yang baik ini tuan-tuan, walaupun orang ni suaranya tak sedap, tapi kalau dia selalu baca Al-Quran ini dengan sebaik-baik suara yang ada pada dia, lama kelamaan suara tersebut bila didengari oleh orang lain akan kata sedap bacaan dia. Sedap bacaan dia. Ada seorang guru ni, dia guru Al-Quran hebat. Tapi suara tak sedap. Dia nyanyi-nyanyi ni tak adalah. Nak menyanyikan Al-Quran, melagukan Al-Quran ni dia kurang. Tapi suara dia yang tak sedap itu disebabkan dia selalu baca Al-Quran. Akhirnya bila dia baca Al-Quran, bacaan Al-Quran ini masuk ke dalam hati para pendengar. Itulah kelebihan orang yang menjaga adab terhadap Al-Quran. Bila ambil Al-Quran, baca, maka bacalah dengan sebaik-baik bacaan dan suara. Yang seterusnya, yang terakhir, renungkanlah kandungan-kandungan Al-Quran. Ini penting ini. Renungkanlah kandungan-kandungan Al-Quran. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai hamba-Ku, apakah kamu tidak malu terhadapku? Kamu tak malu ke terhadapku?" Kata Allah. "Jika kamu menerima sepucuk surat daripada kawan kamu semasa kamu sedang berjalan, kamu akan berhenti dan duduk di suatu tempat serta membaca surat itu dengan penuh perhatian. Dan kamu akan merenung setiap perkataan." Begitulah kan. Kalau kita dapat surat daripada kawan kita, walaupun kita sedang berjalan dan sebagainya, dapat surat, kita akan berhenti, duduk dan baca dengan penuh perhatian dan memahami kandungannya. Sedangkan kata Allah, "Kitabku telah datang kepada kamu dan dalam kitab itu aku telah menerangkan segala sesuatu. Sesetengah perkara yang penting aku ulang-ulangkan beberapa kali supaya kamu memikirkan tentang perkara itu. Tetapi kamu tidak pun memperdulikan kitab aku. Apakah kamu menganggap aku ini lebih rendah daripada kawan kamu? Wahai hamba-Ku, sesetengah rakan-rakan kamu duduk bersama kamu serta berbual-bual dengan kamu dan kamu memberikan sepenuh perhatian kepada mereka." Bila kawan kita bercakap, maka kita dengar. Kamu akan mendengar dan akan cuba memahami percakapan mereka. Sekiranya ada sesiapa yang mencelah, maka kamu akan melarangnya dengan isyarat tangan kamu. Aku berkata-kata dengan kamu, kata Allah. Aku berkata-kata dengan kamu melalui kitabku. Tetapi
kamu tidak sedikit pun memberi perhatian kepadaku? Apakah kamu menganggap aku ini lebih rendah daripada rakan-rakan kamu? Jadi kelebihan-kelebihan dalam merenung dan memikirkan isi kandungan Al-Quran telah pun kita sebut sebelum ini. Maknanya tuan-tuan, Al-Quran ini jangan kita ambil mudah dan kita tak pandang Al-Quran. Jangan. Kita ambil berat dan pandanglah kemuliaan Al-Quran itu. Kalau kita dapat surat daripada rakan, kita akan baca dengan adab. Duduk, baca dengan adab, beri perhatian dan memahami. Begitu juga bila kawan kita sedang bercakap, kita akan dengar, beri perhatian. Kita larang orang lain sampuk masuk untuk bercakap. Kita akan larang. Macam itulah apabila Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran, hendaklah kita dengar, beri perhatian dan sebagainya. Itulah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada beberapa hadis yang kita baca. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada segala keburukan dan sentiasa menghiasi kita dengan perkara-perkara kebaikan di dunia dan juga akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.